Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama kami. Ketika ini menerusi Sembang KL kembali bersama dengan anda untuk hari ini, hari Rabu 15 November 2023. Seperti yang kita bagi tahu kepada anda tadi, tepat 2.30 kita akan bersama dengan tetamu kita, Profesor Madya Dr. Poh Mau En, pakar perunding respiratori Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM, dan tajuk kita pada hari ini iaitu jaga paru-paru setiap hari, cegah komplikasi respiratori. Jadi untuk ketahui dengan lebih lanjut tentang tajuk kita pada hari ini, saya minta kepada anda semua yang baru tonton live kita, sama ada sekarang ke, sekejap nanti ke, anda kongsikan di wall Facebook anda agar semua orang boleh tahu informasi berkenaan paru-paru ini, bukan sahaja berkenaan dengan jangkitan sahaja, tetapi kita nak tahu dengan lebih lanjut bersama dengan tetamu istimewa kita. Saya nak ucapkan selamat datang kepada Profesor Madya Dr. Poh. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Macam mana keadaan datang ke sini tadi? Jalan clear semua, doktor? Jalan clear lagi, Mas. Tadi doktor ada bagi tahu dekat kami semua, hari ini ada hari istimewa. Hari apa tu, doktor? Hari ini hari sedunia penyakit kronik obstruktif paru-paru. Dalam ringkasan dia hari COPD sedunia. COPD sedunia hari ini? Betul, hari ini. 15 November. Betul. Alhamdulillah lah, mana hari ini kita tahu. Sebenarnya dengan hari paru-paru juga, kita nak cakap juga kepada anda. Sebenarnya jaga paru-paru, doktor, bukan satu benda yang mudah. Ada yang tertanya apa respiratori tu, apa ke semua. Jadi untuk permulaannya sebagai mukadimahnya, doktor, apakah punca utama masalah respiratori dalam kalangan masyarakat bandar pada pandangan doktor? Tetapi sebelum tu, respiratori ni apa tu, doktor? Dah lah susah sangat nak sebut, doktor. Silakan, doktor. Nama dia agak panjang, respiratory. Sebenarnya respiratory itu sebenarnya kalau dalam bahasa biasanya dia fungsi paru-paru kita lah. Macam mana kita bernafas, kita pakai paru-paru, oksigen masuk, gas yang tak baik macam carbon dioxide semua kita akan hembus keluar. Itulah fungsi terutama respiratory kita, untuk bekalkan oksigen kepada semua organ dalam badan. Itu sebutan respiratory tu. Masalah utama respiratori ni apa ni, doktor? So kita boleh bagikan kepada dua kumpulan yang agak utama. Satu kumpulan itu adalah jangkitan kuman lah. Macam jangkitan baru-baru ni kita punya pandemik virus COVID tu, dan baru-baru ni kita nampak banyak yang kes influenza, yang flu punya infection, dan juga ada penyakit yang infeksi paru-paru dari puncanya daripada bakteria. So kita akan dapat jangkitan pneumonia yang sering kita nampak. Kalau dalam golongan yang lebih uzur, yang lebih tua, kita akan nampak kes-kes pneumonia. So ini bahagian utama yang berkaitan dengan jangkitan kuman, dan bahagian satu lagi itu dia berkaitan dengan pencemaran. So maksudnya kalau kita ada dalam kalangan kita ada orang yang rokok, atau kita ada hidu terhisap second hand smoke tu, yang rokok kali ganda kedua, atau sekarang dalam golongan remaja tu sangat popular tu yang vaping tu, elektronik atau electronic cigarette tu. Dan juga pencemaran udara. Baru-baru ni kita pun kat Malaysia kita ada pencemaran udara yang haze tu, jerebu. Betul. So ini semua pencemaran udara ni boleh merosakkan sel-sel dalam paru-paru, akan menjejaskan sistem pernafasan kita. Bermakna kat sini kita tak boleh pandang mudah masalah jerebu. Kita rasa mungkin benda tu tak ada apa-apa, tapi bagi kesan kat paru-paru kita, dan juga orang yang menghidu pun boleh menyebabkan jangkitan paru-paru. Betul. Agak sukar juga tu. Bagaimana kualiti udara dalaman dan juga luaran ni memberi kesan kepada kesihatan paru-paru ni, doktor? Okay, so kualiti udara dalaman, I think pencemaran yang paling utama yang kita nak showkan semua, nak remind semua orang itu adalah dari segi merokok. So ada banyak orang dia merokok kat dalam rumah. So kalau mereka sendiri rokok tu, kebanyakan benda yang dia hisap tu dia akan hembus keluar, dan hembusan tu akan berada dalam persekitaran rumah itu agak lama. So kalau ada isteri dengan anak-anak kecil, mereka akan terdedah kepada pencemaran rokok ni. Dan bukan sahaja rokok, tapi tadi kita ada cakap tentang vape dengan e-cigarette juga. Semua ni pencemaran dalaman dalam rumah. Dan kalau dari luaran, kita akan dari segi pekerjaan, ada setengah pekerjaan kita akan terdedah kepada, seperti kalau kita buat tukang masak, kita akan, kalau kita bukan sahaja pakai gas, tapi kita pakai benda seperti arang untuk macam kita
suka makan macam fried Oh. kway teow, Okey, kway teow okey. goreng kita kan. Mm. So ada pencemaran kalau kita asyik hisap benda yang terbakar itu, Berasap tu. berasap tu, kita akan lama-kelamaan ini semua pencemaran kepada paru-paru kita. Okey. Bermakna kat sini segala jenis asap, walaupun asap tu wangi, tak boleh doktor? Kan ada macam kita bakar apa-apa tu macam wangi kan, kita akan pergi macam Ya, hidup. sebenarnya vape punya hisap Kan pun, wangi. wangi juga, ada banyak Oh, betul flavor juga. kan. Okey, bermakna kat sini kita kena ambil maklum. Wangi macam mana sekalipun, tetapi kalau dia asap, Kalau dia ada chemical tertentu, lagi bahaya. kalau kita sudah bakar atau kita sudah hangatkan benda yang chemical tu, dia bahan kimia tu, dia akan jadi benda yang mungkin boleh merosakkan paru-paru. itu dia kita kena ambil maklum benda ni. Paru-paru ni satu orang kata benda yang kita memang perlu jagalah. Betul. Kalau rosak memang akan berikan kesan yang buruk lah kepada kita. Tadi doktor cakap berkenaan dengan asap yang bagi kesan terhadap penyakit paru-paru. Ada tak makanan tertentu ataupun langkah pemakanan yang boleh kita amalkan untuk menjaga kesihatan paru-paru ni doktor? Ada. Sebenarnya kalau dia sama dengan sistem organ yang badan kita yang lain, kalau kita makan benda yang sihat, yang kuat dengan antioksidan atau vitamin C, contohnya buah dengan berries ke apa, so benda semua makanan ni sebenarnya akan bantu menguatkan sistem imunisasi badan kita. Dan kalau sistem imunisasi kita kuat, kita boleh elakkan daripada serangan jangkitan virus, bakteria yang boleh merosakkan paru-paru. Dan kalau ada dari segi pencemaran juga, kalau sistem imunisasi kita kuat, dia boleh juga mengatasi dengan macam membersihkan benda yang tak baik yang kita terhidu, dia boleh Singkirkan. dia boleh singkirkan dengan lebih cepat. Maknanya ada juga makanan-makanan yang boleh kita amalkan. Okey, sebelum kita rehat nak dengar lagu, satu lagi doktor, selain daripada mengamalkan pemakanan yang sihat, seperti kita diet, jaga makan, apakah amalan gaya hidup lain yang disyorkan oleh doktor sendiri untuk elak risiko penyakit respiratori ni doktor? Okey, so tadi kita sudah cakap tentang cara pemakanan kita. You kena, saya selalu syorkan untuk makan benda yang lebih whole food, macam tak banyak proses. Jangan makan banyak proses food. Baiklah. Benda yang lebih tak banyak proses dia lah, untuk proseskan dia lebih whole. Dan kalau ada orang yang sekeliling kita yang rokok, kena cuba elakkan, menggalakkan mereka untuk berhenti rokok, sebab hisap rokok yang mereka hisap tu bukan sahaja akan memudaratkan mereka, tapi akan memudaratkan orang yang sekeliling mereka juga. Dan satu lagi, kita minta untuk bersenam. Sebab kalau you buat senaman aerobik tu, dia boleh menguatkan sistem pernafasan kita. Kena bersenam juga Kalau tak bersenam tu mungkin tak ada masa lah doktor. Betul, saya pun. Tapi kalau tak bersenam, jaga makan je boleh? Kena dua-dua juga? Dua-dua juga. Kena baru balance, seimbang. betul. Itulah dia. Okey, kita nak sekejap, kita lain dulu lagu ini untuk anda daripada Dato' M. Nasir. Dan terus kepada anda yang nak hantarkan komen-komen ataupun nak tanya sebarang soalan kepada doktor kita, boleh. InsyaAllah selepas ini saya akan tanyakan kepada doktor kita. Tajuk kita, jaga paru-paru setiap hari, cegah komplikasi respiratori. Terus bersama kami, Sembang KL. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama kami, Sembang KL. Sekali lagi kita nak beritahu kepada anda, hari ini, hari apa doktor? Hari ini hari COPD sedunia. COPD ini penyakit kronik obstruktif paru-paru. Itu dia. Jadi bila kita nak bercakap berkenaan dengan paru-paru ni, dia akan bersangkut pautlah berkenaan dengan kanser, pernafasan dan sebagainya. Jadi doktor, kita nak tanyalah sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tentang soalan-soalan yang lain, apakah komplikasi jangka masa panjang yang boleh berlaku jika masalah respiratori tidak diberi rawatan awal? So kita boleh cakap tentang masalah respiratory yang paling common adalah penyakit asma. So kalau asma, kalau kita tidak bagikan rawatan yang sepatutnya, inflamasi kat salur darah itu akan jadi lebih teruk, dan kebanyakan masa dia akan memudaratkan badan. Pesakit tu akan susah nak buat kerja yang biasa. Dia akan rasa buat kerja sikit je, dia sudah rasa sesak nafas, sudah rasa penat. Dan kalau dalam kes-kes yang serius, bila inflamasi itu tak terkawal, dia boleh salur darah itu tiba-tiba boleh tersekat dan dia tak boleh bernafas langsung. Dia boleh pengsan dan boleh masuk ke hospital, kena masuk tube, masuk ventilator, masuk ICU, dan ada yang boleh meninggal
meninggal dunia juga. So dia agak serius. Sangat serius ni. Maknanya kita pandang ringan lah doktor. Ada yang tanya kepada kita ni berkenaan dengan mengapa kanak-kanak lebih mudah terdedah kepada jangkitan dan juga alat pernafasan. Dan ada yang tanya juga kenapa kalau antara kanak-kanak ataupun budak lelaki dan budak perempuan, yang perempuan ni dia susah untuk sembuh kalau ada penyakit asma ni. So kalau kita cakap tentang kanak-kanak, kebanyakan masa sebab sistem imunisasi dia masih muda, dia masih dalam tempoh pertumbuhan tu. So kalau mereka dapat jangkitan tu, sistem imunisasi dia kurang boleh menentang jangkitan virus atau bakteria dengan cepat untuk mengelakkan kanak-kanak tu jatuh sakit lah. So itu terutamanya. Kedua adalah sebab kalau you nampak sekarang ada anak-anak semua dihantar kepada daycare center kan. So kalau semua anak bergolongan, dia ada cross infection. Infeksi boleh merebak daripada satu kanak-kanak kepada satu kanak-kanak lain dengan sangat senang. Lagipun mereka berada kat daycare tu agak lama, beberapa jam. So senang mereka untuk dapat jangkitan kuman. Tambah dengan sistem imunisasi yang tidak begitu cekap, dan ini akan menyebabkan mereka senang dapat jangkitan terutamanya respiratory lah. Okey, doktor, langkah yang boleh kita ambil jika berlaku serangan asma ataupun sesak nafas, macam mana kita nak lakukan pertolongan cemas ni, doktor? So pertolongan cemas tu biasanya datang dari segi jenis inhaler, yang kalau kita tengok dalam televisyen biasanya kita akan tengok satu inhaler biru atau putih. Itu segera kalau kita bagi adalah untuk segera bukakan salur udara yang tersekat tu untuk supaya oksigen boleh masuk ke dalam badan pesakit tu. Tapi yang lebih penting yang kita syorkan adalah untuk bagi ubat yang mengandungi sikit benda seperti steroid untuk mengurangkan inflamasi kat salur darah. So kita nak cegahkan daripada salur darah itu tersekat dengan sepenuhnya supaya kanak-kanak atau sesiapa yang ada asma itu tidak bergantung kepada inhaler yang biru itu untuk melegakan simptom dia. Okey, kalau macam saya terlihat seseorang di depan saya terkena jangkitan asma ataupun sesak nafas, apa perlu saya lakukan? Saya tak tahu dia ada inhaler ke apa ke. Pertama sekali saya kena buat apa, doktor? Kita biasanya kena bukakan salur darah. So kita akan serongkan badan dia ke tepi supaya dia tidak berbaring macam menegak tu, supaya dia punya lidah itu tidak terjatuh kat belakang, menyumbatkan salur darah. Lepas tu kena call untuk pertolongan lah. Sebab kita pun bukan pandai-pandai. Kita pula nak bagi pertolongan cemas ke apa kan? Betul. Cemas juga kita kan. Jadi so kita posisikan patient tu betul, jangan tersumbatkan salur darah dia, lepas tu segera panggil pertolongan. Itu lebih membantulah. Betul. Okey, nasihat doktor kepada golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak untuk elak komplikasi pernafasan ni, doktor. So tadi saya cakap komplikasi pernafasan ada dua kumpulan besar kan. Satu adalah dari segi pencemaran, satu adalah jadi infeksi. Kita bincang tentang infeksi dulu. So kalau golongan warga emas, kita biasanya menggalakkan mereka untuk mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi apa? Bukan vaksinasi COVID, tapi vaksinasi macam influenza dengan pneumokokal. Pneumokokal itu bakteria yang sering menyebabkan pneumonia dalam golongan warga emas. Tapi kalau mereka golongan warga emas yang banyak penyakit lain, maksudnya kencing manis, darah tinggi, penyakit buah pinggang, penyakit jantung, kita memang syorkan juga mereka untuk dapatkan booster COVID juga. Sebab kalau mereka dapat penyakit jangkitan COVID atau influenza atau virus yang lain, ada implikasi dia, ada komplikasi dia yang boleh berlaku. Kita tak tahu sebenarnya kalau kita dapat influenza ini, kebanyakan orang boleh dapat serangan sakit jantung. Betul. Dan serangan stroke lepas serangan influenza itu. So kita tak boleh sekarang COVID sudah kat merata-rata tempat, kita macam tak peduli lah. Tak peduli. Biarlah. Tapi golongan warga emas tu mereka masih golongan yang berisiko besar. Satu lagi dari segi pencemaran, kita boleh kurangkan kat rumah. Kalau ada jerebu, kita boleh menyediakan macam HEPA filter, home filter untuk membersihkan udara kat rumah dan elakkan amalan macam merokok kat dalam rumah lah. Nak rokok kat luar. Cik bukan suruh berhenti, nak rokok kat luar je dalam rumah. Okey, doktor, berapakah kadar kekerapan yang disyukurkan untuk menjalani pemeriksaan fungsi paru-paru? Sebab saya rasa kita belum ada kesedaran untuk kita melakukan pemeriksaan paru-paru. Betul.
Sebenarnya kita jarang melakukan pemeriksaan fungsi paru-paru. Kalau kita buat health check pun, kalau kita pergi hospital atau klinik berdekatan untuk cek darah, kita jarang buat pemeriksaan fungsi paru-paru. So doktor, dari segi medical, kita hanya syawkan kalau kamu ada berisiko tinggi, maksudnya kalau ada golongan keluarga, adik-beradik, ibu bapa yang pernah dapat kanser, atau ada kat history kamu ada pernah rokok atau terdedah kepada banyak asap rokok, baru kita akan mensyorkan untuk buat sekurang-kurangnya satu gambar image chest x-ray gambar paru-paru sekurang-kurangnya dalam jangka hayat, terutamanya dalam 30-an, 40-an, sekurang-kurangnya satu gambar X-ray, dan biasanya kita pun ada satu alat yang senang untuk cek fungsi paru-paru di mana kita tiup ke dalam satu benda yang kita panggil spirometry. Yang ini benda itu boleh tahu kita punya paru-paru fungsi dia macam mana. Okey, adakah penyakit paru-paru ni keturunan, doktor? Ada yang keturunan macam penyakit asma yang kita cakap tadi. Kalau cakap dengan penyakit kanser paru-paru, ada sesetengah juga dari segi keturunan, betul. Bahaya juga tu, doktor. Okey, doktor, boleh tak senaraikan langkah mudah untuk kita membersihkan persekitaran, untuk kita kurangkan pencemaran udara dalaman ni, doktor? Biasanya kita syawkan kalau ada, tadi saya sudah cakap ada HEPA filter, kita boleh membersihkan udara kat rumah. Tapi kalau kita nak membersihkan rumah tu, biasanya vacuum lebih baik daripada kita sapu. Sebab kalau kita sapu, habuk itu pun akan lain. Betul. So kalau kita ada buat vacuum, ada habit vacuum, kita akan pakai vacuum. Dan kalau terutamanya pesakit yang ada asma, kita memang mensyorkan kalau kat rumah jangan ada macam carpet macam yang ini, berbulu-bulu tu. Betul, sebab dia ada banyak dust mites kat dalam tu, yang kita panggil apa? Dust mites, apa baris? Habuk. Habuk kecil. Dia ada habuk melayang tu. Atau apa nanti kita hama, betul. Habis kalau bela haiwan macam mana? Sama juga. Sama juga. Pesakit asma kita memang satu tanya mereka ada carpet tak kat rumah. Kedua ada haiwan peliharaan tak, ada kucing tak kat rumah. Okey, bermakna kat sini kena ambil tahu benda tu Betul. Selagi tu mungkin agak sukar untuk kita kawal inflamasi paru-paru tu. Okey, kita nak sekejap, lepas ni kita kembali lagi bersama dengan doktor kita, tentunya berkenaan dengan paru-paru, bagaimana kita nak jaga dan sebagainya. Terus bersama kami Sembang KL. Baik, terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami. 5 minit lagi nak berakhir untuk Sembang KL kita pada hari ini. Tak sangka dah nak sampai ke penghujung dah. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Poh Mau Eun, pakar perunding respiratori, Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM. Doktor kata dulu belajar pun dekat UM. Betul. Kerja pun kat sini. Betul. Ada jumpa orang yang sama masa belajar dulu? Dulu guru-guru saya lah. Sekarang sudah sampai umur besar ada yang. Ada itulah, belajar situ, kerja situ. Jadi doktor, untuk tajuk kita pada hari ini, bagaimanakah teknologi terkini dapat dimanfaatkan untuk tujuan diagnos dan juga rawatan masalah respiratori ni, doktor? So sekarang kita ada teknologi CT scan yang agak bagus. Dia dapat kesan nodul-nodul atau ketumbuhan yang agak kecil tanpa pesakit ada apa-apa simptom. Dan CT scan tu ni sekarang kita boleh buat sebagai low dose. Itu untuk kurangkan kesan radiasi kepada pesakit. Sebab orang dengar CT scan takut banyak radiation, banyak radiasi, takut kalau tak dapat kanser pun dapat kanser lepas buat scan semua ini. So sekarang itu teknologi kita boleh kurangkan radiasi ni, tapi masih boleh kesan ketumbuhan atau nodul yang sangat kecil ini. So ini adalah satu step yang sangat bagus lah, teknologi yang sangat bagus untuk kesan kanser paru-paru dengan lebih awal. Sebab tadi kita cakap kebanyakan kanser paru-paru kita detect dia sudah stage 4 dah, sudah merebak dah. Bermakna kat sini semua orang boleh lakukan diagnos ni ataupun ada simptom baru boleh pergi? Tak payah ada simptom, tapi kalau kita ada risiko, macam tadi saya cakap ada ahli keluarga yang dapat kanser, ada keturunan, ada orang yang rokok atau sekeliling kita yang rokok banyak, kita boleh buat. Tak ada masalah. Okey, apa galakan doktor kepada orang ramai lah untuk memupuk minat menjaga kesihatan paru-paru ni, doktor? Memupuk minat
sebenarnya agak susah sebab kita banyak minat kan. Banyak minat. Banyak minat sekarang pun minat K-pop so banyak minat K-pop, ni tapi sebenarnya kita tak boleh elakkan kepentingan jaga paru-paru. Kita faham macam dari segi pemakanan, kita pilih makanan yang lebih berkhasiat semua. Dia bukan sahaja untuk macam mengelakkan kolesterol kita tambah tinggi, tekanan darah tinggi. Kita minggu lepas kita cakap tentang diabetes, betul, kan. Kita punya Malaysia punya diabetes punya tinggi sangat. So kita tak boleh juga mengelakkan paru-paru kita sebab dia penting untuk bagi oksigen, untuk bagi udara kepada semua sistem badan kita. So sama saja dengan untuk menjaga organ lain, kita kena makan makanan yang berkhasiat, bersenam, elakkan rokok dan second hand smoke tu kita dan juga sekarang vaping dengan e-cigarette semua inilah. Dan kita kena kuatkan badan juga, bersenam dengan makan benda berkhasiat yang ada vitamin C, ada antioksidan. Semua ini mungkin boleh membantu kita mengatasi pencemaran udara dan juga jangkitan kuman. Itulah masalahnya doktor, kat Malaysia ni makanan semua sedap-sedap. Betul. Yang sedap tu pula yang kurang berkhasiat. Kita bukan cakap tak boleh langsung tak boleh makan benda yang sihat, benda yang sedap, tapi Itulah. kita kena buat balance lah, kita cakap. Itulah masalahnya tu. Itu memang bermasalah doktor. Tapi kita kena ambil iktibar lah kita orang kata gelak-gelak juga, tapi kesihatan memang sering kalilah kita dengar orang cakap jaga kesihatan. Mungkin dia akan ada kesedaran tu satu hari nanti, insya-Allah. Jadi kita doakan kepada anda, kalau ada sebarang masalah kesihatan, pergilah cepat-cepat buat pemeriksaan sebelum kita tutup tirai untuk Sembang KL kita. Pesanan kepada semua pendengar dan penonton kita sekarang doktor. Silakan. So hari ni sebab hari ni hari COPD sedunia. So hari COPD terutama dia disebabkan oleh rokok. So saya nak pesan kepada semua warga Malaysia, kalau boleh berhenti rokok, dan juga kalau ada ahli keluarga yang loved ones yang kita yang merokok tu, cuba menggalakkan mereka untuk berhenti rokok sebab itu amalan itu boleh menyelamatkan nyawa mereka kalau kita berhenti rokok tu. Itu paling penting berhenti merokok. Apa jua jenis rokok, kita cubalah untuk berhenti. Itu mungkin agak sukar, tapi tak apa, insya-Allah kita cuba pelan-pelan. Jadi terima kasih banyak doktor. Profesor Madar Dr. Poh, pakar perunis respiratori, Jabatan Perubatan Pusat Perubatan Universiti Malaya PPUM, tentang tajuk kita pada hari ini, jaga paru-paru setiap hari, cegah komplikasi respiratori. Tadi doktor ada cakap, selain daripada minat menjadi seorang doktor, doktor minat juga berkaraoke. Saya tak suruh doktor karaoke sekarang, tapi antara lagu yang doktor selalu bawa bila karaoke. Wah. Apakah tajuk dan siapakah penyanyinya? Wah, tapi sekarang sangat popular lah yang Taylor Swift tu. Tak nak. Taylor Swift sangat popular sekarang, kan? Tajuk Flowers ke? Bukan. Tajuk apa doktor? Bukan. Taylor Swift banyak lagu lah. Tak apalah. Saya nak suruh nyanyi tu. Jadi terima kasih doktor. Selamat menjalankan tugas. Semoga sihat tubuh badan dan juga dapat berikan khidmat yang terbaik untuk pesakit-pesakit. Dan juga terima kasih kepada Rizdolah, penerbit kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi Sembang KL esok. Tentunya bersama kami, Nadi Kota KL.